Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay. So hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk integration by part using tabular method. Okay, using tabular method. Okay, sebelum tu kita akan tengok formula yang berkaitan dengan integration by part using tabular method ni. Dia sama sebenarnya dengan integration by part. Okay. So, tapi kita boleh guna satu lagi option, kita guna tabular method. Okay. So, dia masih lagi dua fungsi, iaitu satu fungsi px dan qx. Contohnya, so according to Latte rule, tabular method only suitable. Okay. Only suitable if, okay, dia ada dua fungsi saja yang boleh guna, iaitu algebra dengan trigo. Ini boleh guna. Dan juga algebra dengan eksponen. Okay, kalau ada fungsi algebra dengan trigo dan ataupun algebra dengan eksponen, so dia boleh guna. Okay, tapi kalau algebra dengan log tak boleh guna. Okay, sebab log tu L dia sebelum algebra. Jadi sebab tu algebra dengan log pun tak boleh guna. Okey. Kalau trigo dengan eksponen, boleh tak? Pun tak boleh. Dengan eksponen tak boleh Sebab dia hanya sesuai yang ada algebra saja. Algebra dengan trigo, algebra dengan eksponen. Yes, dia boleh guna tabular method. Yang lain tak sesuai untuk digunakan dalam tabular method. Okey, kita tengok pada step. Okey, macam mana step untuk kita guna tabular method ni? Of course, dia step pertama dia sama macam integration by part, iaitu identify u and dv. Okay, u and dv. Satu integrate, satu differentiate. Okay, u and dv. Jadi of course, u akan ambil oleh algebra. Okay, dan dv tu adalah untuk fungsi trigo dan juga eksponen. Okay, make a table. Jadi yang untuk tabular method, you kena buat table. Okay, table yang mana satu adalah u dan satu adalah dv. Ini adalah table dia. Okay, and then yang ketiga, untuk dia ada tiga kolom maksudnya dia ada sin, ada u dan ada dv. Okey, untuk sin ni kita akan tulis tambah tolak. Okey, dia starting with positive sign. Dia mesti starting with positive, tak boleh negatif. Okey. Differentiate u repeatedly until obtain zero value. Maksudnya sampai dapat zero. Kita differentiate sampai dapat zero. Dan yang integrate tu tak apa. Kita integrate dv as to complete the table. Okay, dia akan bergantung kepada sampai zero value je kita dapat, kita stop. Okay, kita stop. Okay, and then kita akan draw an arrow from each entry in column u to the entry that is one row down in column dv. Okay, ini saya akan terangkan lebih detail nanti dalam example. Okay, and then last kali adalah kita akan multiply and add. Kita akan darab dan kita akan tambah. Ini pun saya akan terangkan lebih detail dalam example. Okey. So, saya bawakan contoh pertama. Okey. Contoh pertama, okey. Ini adalah algebra A dan ini adalah trigo T. Okey. Kalau ikut Latte, A akan disebut dulu algebra dengan trigo. Okey. Jadi seperti yang saya bagi tahu, okey, kita akan buat tiga kolom. Kolom yang pertama adalah untuk sin. Kolom yang kedua kita akan letak u yang kita kena differentiate. Dan kolom yang ketiga kita akan buat dv, iaitu kita akan buat integrate. Okey. So, dia akan bermula dengan positif. Okey, positif, negatif, dia akan berulang berselang-selang positif, negatif, positif, negatif, positif. Right. So, kita akan masukkan x kuasa 3.
Okey, X kuasa 3 ni dapat daripada mana? Daripada soalan X kuasa 3. Okey. And then kita masukkan dv. dv dapat daripada mana? Yang ini, sin X. Okey. Ini adalah dv. Yang mana kita akan buat integrate. Okey. So, saya terangkan dulu yang differentiate. Okey. X kuasa 3. Kita nak buat differentiate, kita dapat berapa? Next. 3X kuasa 2. Lepas tu kita buat differentiate daripada 3X kuasa 2. Kita dapat berapa? Kita dapat 6X. Kita buat differentiate lagi. 6X. Dapat apa? Dapat 6. Okey, lepas tu, lepas differentiate 6 dapat berapa? Dapat kosong. Okey, bila dah dapat kosong, apa nak buat? Kita berhenti sampai sini saja. Sampai dapat kosong. Okey, lepas tu, kita buat integrate. Okey, sin X. Kita integrate, kita dapat apa? Negatif cos X. Okey, kebetulan X ni tak ada nilai dia 1 Negatif cos X. Lepas tu negatif cos X. Kita buat lagi sekali. Integrate. Kita dapat apa? Negatif sin X. Okey, tengok formula kalau tak faham macam mana nak integrate trigo untuk sin X. Lepas tu negatif sin X. Kita buat integrate lagi. Dapat apa? Dapat cos X. Okey, cos X kita buat integrate lagi, kita dapat apa? Sin X. Okey, so berhenti. Berhenti kenapa? Sebab ini kita ikut ni, dia kosong. Okey, so macam mana kita nak buat multiply dengan add tu kan? Okey, tengok ni Okey, tambah, kita akan pergi kat sini dan ini kita ambil yang bawah. Okey, jadi maksudnya kat sini kan, tambah ni tambah yang mula-mula ni Lepas tu pergi X kuasa 3. Lepas tu kita ambil yang bawah. Negatif cos X. Okey. Lepas tu apa nak buat? Kita masukkan pula negatif. Ni negatif ni. Negatif ni dapat di mana? Negatif yang ni Lepas tu ambil apa? 3X kuasa 2. Okey. Lepas tu darab yang mana? Darab yang bawah. Negatif sin X. Okey. Lepas tu yang ketiga. Ni tambah pula. Tambah ni tambah sini. Lepas tu tulis apa? 6X. Tulis 6X ni. Okey. Lepas tu ambil apa? Ambil yang bawah. Cos X. Darabkan dengan cos X. Okey. Lepas tu tolak. Tolak ni kan. Tulis tolak ni. Tolak ni. Lepas tu tulis apa? 6. 6. Lepas tu ambil yang bawah. Sin X. Tambah C. Okey, lepas tu kita selesaikan lah. Okey, jadi negatif ni bukan tolak. Negatif ni letak kat depan. Negatif dengan positif. Negatif X. Kuasa 3 cos X. Okey, lepas tu negatif ni dengan negatif ni. Dapatlah tambah 3X kuasa 2 sin X. Okey, lepas tu tambah, ini tak ada ni tambah 6X cos X. Lepas tu negatif sin X, negatif 6 sin X tambah C. Okey, jika tak faham, ulang video ni. Okey, tengok, fahamkan setiap step yang saya terangkan tadi. Okey, untuk lebih faham, saya bawakan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah 2X kuasa 2 tolak 1. Itu adalah ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra. Dia lebih daripada satu sebutan. Dan eksponen 3X. Okey, berdasarkan latih, okey, A akan sebut dulu dan eksponen dekat sini. Okey, jadi sin macam biasa kita buat tambah tolak, tambah tolak. Okey, U kita akan ambil algebra iaitu 2X kuasa 2 tolak 1. Dan integrate kita akan ambil E3X. Okey. Jadi kita buat integrate, kita buat differentiate. Okey. So 2X kuasa 2. Differentiate kita dapat berapa? 2 darab 2 4X. Tolak 1 kita akan dapat apa? Tolak kosong kan? Jadi kita dapat 4X saja. 4X. Kita differentiate lagi sekali. 4X. Dapat 4. Okey. Dan 4 ni kita differentiate lagi sekali. Kita dapat kosong. So kita berhenti kat sini. Sampai kosong. Okey, E3X. E3X kan? Kuasa 3X. Okey, differentiate E3X. Bawa pergi depan. Okey, sorry. Integrate. Integrate dia bawa bawah. E3X per 3.
Okey. Lepas tu kita integrate lagi sekali. E3x kita dapat apa? E3x per 3, sini dapat 3 lagi. Hasil integrate 3x, itu yang kita dapat E3x 9. Okey. Lepas tu kita integrate lagi sekali. E3x dapat 9 kali 3, dapat 27. Okey. Jadi apa nak buat? Tambah. Okey. Ni tambah, pergi sini, pergi bawah. Jadi tambah kat sini, ikat 2x. 2x tolak 1, lepas tu darabkan dengan apa? E3x per 3. Okey, lepas tu apa? Tolak. Tolak ini pergi bawah. Okey, tolak 4x, lepas tu E3x per 9. Lepas tu apa? Tambah. Okey, tambah 4 E3x. E3x pergi kat bawah ni kan? Per 27. Tambah C. So, tak perlu nak simplify lagi kan? Sebab dia tak ada positif negatif tu kan? Jadi, inilah jawapan akhir untuk contoh yang kedua. Okey, saya harap pelajar-pelajar semua faham bagaimana kita nak menggunakan tabular method untuk kita selesaikan integration by part. Okey, integration by part by using tabular method. Okey. Sekian. Terima kasih. So saya harap pelajar-pelajar semua faham bagaimana nak menyelesaikan integration by part by using tabular method. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.